Okey, selamat kembali. Ini part 2 lah. Part 2 daripada cara nak pasang enjin R25 lah. Hari ni kita dah move on ke belah kelas dia lah. Belah kelas. Yang tinggal ni belah kelas dengan head block lah. Untuk belah kelas ni kita start macam ni lah. Start dalam keadaan macam ni lah. Saya dah pasang tadi tu. Okey, tengok dekat dia punya balancer ni saya tak buka pun. Kalau lah anda buka lah kan, dia dalam ni ada 2 piece lah. 2 piece lah, belah dalam ni dengan belah luar ni lah. Pasang yang belah dalam ni bagi marking ni dengan titik ni mesti selari lah. Pasang betul kat sini ada spring, dalam spring tu ada satu paku lah. Paku tu macam nak halang daripada ni ada free play ni, tak bagi banyak free play lah. Tu cara macam mana Yamaha nak control dia punya free play ni lah. Dia dalam ni ada spring, betul ada paku-paku tu pendek daripada spring ni lah. Tu dia bagi dia ada free play sikit lah dekat balancer dia. Okey, pasang dia senang je, bubuh balik dia punya ni ikut marking lah. Pasang yang dalam ni, lepas tu pasang yang luar ni dengan spring dia, dengan ini ikut marking. Lepas tu ada lock dia. Belakang dia ada satu washer. Itu je. Lepas tu masukkan skru ni dan lock. Itu je. Okey, kita start yang daripada belah gear lah. Itu saya buka itu kan. Ada belah gear ni. Ni dia punya macam lock gear dia lah. Ni nak bagi position gear ni stay kat tempat yang sepatutnya lah. Okey, lock gear ni kat ujung ni ada cakok. Cakok ni dia guna satu spring ni lah. Spring ni macam mana nak masuk dia dalam cakok ni. Dan dia punya cakok dia ada kat atas ni. Okey. Boleh guna teknik macam saya guna ni, guna screwdriver lah. Okey. Nampak? Tenang saja. Ni macam mana gear ni akan terlock lah nanti. Okey. Okey. Ni dia punya batang shift lah. Batang shift gear ni dia akan pergi sampai ke ujung sana. Ni batang ni akan sambung dengan pedal shift gear lah. Pedal shift gear yang ni dia punya batang rod dia akan pergi sampai ujung sana lah. Dalam batang rod ni sebenarnya ada satu washer ni. Jangan lupa washer ni. Okey. Dia punya ni bentuk dah. Jangan lupa untuk minyakkan dulu. Okey, minyakkan, senang nanti nak masuk. Dekat ujung ni, kat belakang ni belah sana ada satu oil seal dia. Pastikan oil seal tu tak bocor lah. Kalau oil seal bocor, tukar baru lah. Okey. Masukkan je kat dalam lubang bawah ni. Okey. Terus je. Lepas tu nanti ni ada lock kat sini kan, ada spring ada ni kan. Masukkan je. Okey. Nampak? Tenang saja. Sama saja macam LC. Sama saja macam Y15. Yamaha design dia semua enjin dia lebih kurang je. Okey. Settle bahagian gear. Okey. Untuk oil pump dia, ni oil pump lah. Ni oil pump assembly yang baru. Ni yang baru lah. Oil pump ni berfungsi senang aja. Dia ambil minyak belah-belah ni, dia bawa belah sana. Itu je. Tu nampak? Dia transfer je minyak. Macam mana dia nak pump. Simple je, pastikan pump ni dalam keadaan baik lah. Semua dia free to move lah. Lepas tu kita letak minyak sikit untuk bantu dia punya pergerakan dia untuk permulaan ni. Benda apa yang bergerak kita nak minyakkan. Okey. Lepas tu kita check dia punya skru ni. Skru ni dah dipasang masa barang ni sampai. Okey. Tapi kita check sekali lagi, pastikan dia ketat. Okey, dah ketat. Tengok kat oil pump lama, ni oil pump lama dah. Oil pump lama dah ada bush. So kita nak transfer bush ni.
Okey, saya dah pasang bush dah. Bush dia dua di sini. Lepas tu kita letak je kat sini. Dan pasang dia punya lock lah. Lock dia Allen key lah. 4 biji. Okey, di sini dan sini ni. Sebelum nak pasang apa skru ni, pastikan anda letak dia punya gum trip lah. Gum trip. Okey, ni saya dah lock lah. Kalau dah lock dalam keadaan elok, dia akan free lah. Dia main pusing ni. Kalau tak boleh main pusing ni, maknanya ada something wrong lah. Kena buka balik lah. Check balik. Okay, kalau masuk elok dah okey. Lepas tu ni dia punya gear idea untuk ni lah. Untuk oil pump ni. Gear ni yang selalu rosak lah. Gear ni senang je masuk je. Minyakkan dulu. Okey. Bantu dan letak je. Ada satu washer. Letak washer kat sini. Dia ada satu klip lah ni. Cekak buka lah. Pakai plier cekak buka. Dah letak. Settle bahagian oil pump. Okey, kita move on ke dia punya gear yang ada rantai kecil lah. Ni gear crank shaft dah ni air lah. Gear crank shaft dia kita start dengan yang gear yang bawah, paling bawah kali lah. Gear paling bawah ni dia ada marking lah. Dengan tersilap lah marking dia yang belah atas ni. Marking dia dengan marking yang gear balancer mesti sama lah. Ni nak pastikan crank shaft akan pusing sama dengan balancer lah. Kalau kita pasang ni tak sama, nanti balancing lari lah. Okey, marking mesti sama. Lepas tu dia ni gear yang ada rantai kecil lah. Gear rantai kecil. Gear rantai kecil ni tak kisah pasang kat mana pun. Memang tak ada atas ke bawah. Okey. Pasang je ikut dia punya. Ni ada lekuk lah. Ikut lekuk dia kat batang kaca ni. Dia tak pakai pin lah. Kalau Y15 LC dia pakai pin lah. Okey. Lepas tu kita masukkan rantai kecil lah. Okay. Masukkan rantai kecil. Dan kita masukkan dia punya gear atas lah. Gear paling atas kali ni. Gear paling atas kali ni. Gear ni kena tengok betul-betul lah. Dia yang ada tulisan B ni duduk belah atas. Belah atas. Nanti kalau kita pasang terkalih nanti kita nak pasang satu lock kat sini tak boleh. Sebab dia ganggu lah. Okey. Pasang B. Belah atas. Lepas tu kita boleh pasang dia punya tensioner lah. Tensioner guide lah. Tensioner guide dah. Masuk je. Dan kat sini ada 2 skru lah. Dua skru dia mesti kita pasang gum trip lah. Ni beli gum trip ni pasang. Takut dia terbuka lah enjin ni. Okay, tak perlu banyak pun. Sikit lah. Okay, kita lock kemudian ni. Lepas tu kat bawah ni ada 2 skru lagi kat bawah ni. Ada satu besi ni. Untuk besi ni untuk lock rantai kecil tak bagi jatuh lah. Kalau kita pasang yang atas ni terkalih nanti memang tak boleh pasang dia punya lock ni lah. Akan ganggu lah. Okey, dia punya skru dia pun kita tambah gum trip lah. Okey, yang untuk lock paling atas kali ni skru dah bolt 12, bolt 14 ni. Ada washer terbaik satu untuk lock dah. Untuk letak bagi washer dah.
dan lock je lah. Okey, ni skru dia letak, dah masuk je dalam ni, pusing. Kita tak perlu lock lagi ni. Kalau kita lock lah ni, nanti kita nak pegang ke shaft bagi tak pusing. Nak pegang ke shaft bagi pusing payah. Jadi kita lock waktu kita pasang kelas nanti. Okey, kita pasang semua nanti, kalingan kelas nanti kita lock semua. Nanti dia benda ni terpegang semua, nanti dia lagi selamat lah. Okey, sekarang ni kita lock dia punya Allen key tu. Pastikan ketat lah, jangan ketat sangat nanti skru putus lah. Okey, kalau tak pasti boleh pakai spana stok lah. Saya selalu buat, saya dah boleh agak dah. Okey, dah kunci semua. Nanti kita boleh move on ke belah flush. Okey, untuk flush pula, ni bearing, ni dia punya gear oil pump. Masa nak pasang nanti kita kena jaga gear oil pump ni jangan bagi terluka. Okey, kita start dengan dia punya washer lah. Dia ada satu washer kat dalam ni. Washer nipis ya. Tak ni tebal juga lah bandingkan Y15 R25. Ni R25 ni agak tebal ya. Okey. Lepas tu dia ada satu bush. Bush di sini. Bush ni kita nak minyakkan. Pastikan berminyak lah. Berapa kita nak pasang ni. Okey. Dan kita boleh start dengan ni lah, dia punya mangkuk kelas lah. Ni mangkuk kelas dia. Mangkuk kelas dia pakai rebate juga, sama macam mana-mana motor pun sama lah macam ni lah. Tapi dia punya ni dia tak pakai damper lah. Dia tak pakai damper getah lah, dia pakai damper spring. Spring dia ni. Spring ni bila spring ni longgak dia akan bunyi macam Y15 lah. Yang bunyi kokak tu sebabkan spring ni longgak lah. Spring ni saya dah try tanya Yamaha, memang tak ada jual. Jadi kalau kata bunyi kokak-kokak tu kena tukar sketui ni terus. Sketui ni harga dia saya tak pasti berapa. Kena tukar terus sketui ni. Ada juga motor yang main kat saya minta saya buat juga spring ni. Saya buat tapi saya tak tahu nak tukar dengan spring saya apa. Sebab spring ni tak sama dengan mana-mana size motor kapcai yang ada lah. Spring buah pun tak boleh pakai, spring kelas pun tak boleh pakai. Spring ni dia size dia sedang-sedang. Tak tahu spring apa yang kita nak boleh guna. Saya rebate ni sama je dengan TZM ke rebate tu stroke. Saya tak ingat lah, rebate dia sama je, boleh rebate tak ada masalah. Ni boleh buka dah rebate balik. Tapi masalah dia nanti spring ni saya tak tahu nak tukar dengan spring apa lah. Kalau nak modi pakai spring lain pun saya tak tahu spring apa, sebab diameter dia size dia pelik sikit, tak sama dengan mana-mana motor yang ada lah. Saya tak boleh nak modify spring dia. Tapi kita boleh regang kanan sikit spring ni supaya dia tak longgak sangat. Tapi nak buat dia tu agak berisiko lah, takut spring ni rosak terus. Jadi kalau boleh tu saya tak mau buat lah. Kalau boleh kita kena tukar sketui baru yang baru lah. Okey, nak pasang dia simple je. Ni dah masuk dah, ni kena minyakkan pasang tengah ni. Okey, masuk. Nak masuk ni pastikan gear ni, gear yang dalam ni, gear ni dengan gear oil pump ni masuk selari ya. Jangan paksa, nanti gear oil pump ni plastiknya dia akan rosak lah kalau dia lawan dengan gear ni. Okey, pusing-pusing je gear oil pump dengan jari kat bawah ni. Nanti dia akan masuk habis lah. Bila dia masuk habis, okey macam ni lah. Lepas tu dia ada satu ni lah, semua motor macam ni lah, sama je. Dia ada satu washer tebal. Washer tebal di antara tengah-tengah ni. Dan kita ambil bahagian dalam lah. Ni mangkuk kelas lah. Mangkuk kelas standard lah untuk motor ni. Dia tak bawa main hyperclass rumah lah. Kalau hyperclass rumah dia ada 5 spring lah. Ni ada 4 spring je yang standard. Okey, pasang je.
Pasang je. Dan dia ada lock lah. Semua motor sama je. Dia ada lock sikit. Lock ni ada satu lekuk kat sini. Lekuk ni masuk dalam lekuk ni. Belah ni ke belah sana sama je. Masukkan. Okey. Lepas tu ambil nut dia untuk lock. Dan pusing. Ambil ni macam ni saya pakai dip kelas untuk pegang kelas ni. Saya ada special tool lah. Special tool. Kalau tak ada special tool tu nak pegang dengan tangan lah, pegang dengan kain lah. Dengan kain ni saya ada special tool. Kepit je pakai special tool saya. Lock dia mati. Dan lock. Kalau tidak nanti nak pusing tak boleh. Lepas tu masuk nut dia saya 27 lah. Saya 27. Dan lock. Okey, bila dah lock, boleh kita lepas lock dia. Tapi ni ada satu ni kita kena ketuk lah. Kena ketuk bagi dia lock, bagi mati lah, bagi dia tak pusing balik. Okey. Okey, ni saya dah lock dah. Dah kunci dah. Lepas tu kita boleh kunci ni lah. Kena pegang lah. Jangan bagi kat Isha pusing. Okey. Semua dah lock dengan elok lah. Pastikan tai kecil semua masuk elok. Kalau semua masuk elok, tak ada apa masalah. Okey. Dapat lock lah ni. Okey, kelas plate saya dah basahkan dulu dengan minyak enjin . Okey, kita boleh start pasang kelas plate lah. Kelas plate ni dia berselang dengan plate besi lah. Masuk kelas plate dulu lah. Nak susun kelas plate ni, saya ada cara saya susun kelas plate lah. Yang ada tulisan ni saya halau ke saya, dan plate besi yang tajam saya halau ke saya. Itu saya punya cara saya susun kelas plate lah. Kalau tak susun kelas plate nanti pun boleh juga. Tapi kalau susun ni lalunya grip dia lebih lagi ya. Okey, masuk kelas plate. Ni plate besi lah. Plate besi dia yang belah tajam ni, yang rasa macam tajam macam pisau ni, saya halau keluar lah, halau ke saya. Yang belah dalam ni yang semu sikit saya halau ke dalam. Ni cara macam mana saya susun lah. Okey. Pastikan kelas plate memang basah dengan minyak hitam lah. Ni nak memastikan masa kita pasang ni kelas plate dia tak akan rosak lah nanti. Masa first kita start, first kita try tu, minyak hitam tak sempat masuk, nanti kelas plate dia boleh terbakar lah. Jadi kita tak mau kelas plate terbakar, kita basahkan siap-siap lah. Okay. Ni semua skill lah. Skill saya bagi free ya. Nak susun macam mana ikutlah, terpulang lah. Tapi ni cara saya susun dan dah terbukti hasil dia memuaskan lah. Grip dia terasa lah. Okay. Kalau tukar hyperclauma pun cara dia sama juga macam ni lah cara pasang dia. Okey. Okey, untuk mangkuk luar ni dia tak ada washer apa, dia ada satu bearing kat dalam ni, bearing special ni.
Kalau tukar hyperchloroma nanti bearing ni kena transfer balik lah. Ambil bearing ni transfer ke hyperchloroma mangkuk lah. Hyperchloroma mangkuk ada 5 spring, 5 lubang ni. Ni ada 4 lah standard kan. Dia tak ada marking lah ni. Dia tak ada marking, jadi kita boleh pasang je kat mana pun. Dia memang akan rapat lah. Okey, sebelum kita pasang tu kita nak pasang dia punya cakok lalu. Ni cakok untuk gear dah lah. Dia tak sama macam LC atau Y15 lah. Kalau Y15 dia punya tu dia ada push rod dalam ni. Jadi kita tarik kelas daripada belah sana, nanti push rod tu akan tendang mangkuk ni keluar lah. Akan longgarkan mangkuk ni dengan cara tendang keluar lah. Kalau yang R25 ni dia pakai cakok. Ni cakok dah. Cakok ni ada dekat casing. Jadi mangkuk kelas dia yang akan cakok naik. Cakok naik keluar. Dia tak ada washer apa kat dalam. Dia tak ada washer apa, just pasang je cakok ni. Dan pasang je ni. Dan ambil skru dengan dia punya spring lah, pasang. Okay, spring dia. Kalau spring rumah, pasang yang tulisan tu ada kat luar lah. Supaya cantik lah, bukan ada apa pun. Pasang kat mana pun sama je. Okay. Dah skru dah. Okey, ikat silang sama je macam kita buat Y15 LC. Okey, dan guna T untuk ketatkan balik Okey. Bila kita dah habis ni, kita lock habis ni. Lepas tu ni dan settle lah. Okey, kita move on ke dia punya cover lah. Cover dia belah dalam ni. Ni yang saya kata cakok tarik ya. Okey. Okey, ni cover dia lah. Ni yang cakok tarik tu. Nanti kita pasang, nanti kita nak kena masukkan yang tengah-tengah kelas tu masuk ikut lubang ni lah. Kalau tak masuk tu nanti tak boleh kunci lah. Okey, dia ada 2 bush. Dekat atas ni satu. Dan dekat sini satu bush dia. Okey. Ni water pump saya dah buka dah. Nanti kita nak kena pasang water pump lah. Okey, untuk motor ni dia sebab overheat. Dia jam sebabkan minyak enjin tak naik atas heat kan. Jadi dia overheat. Jadi bila dia overheat, jadi saya ambil kesempatan ambil ni lah. Ambil inisiatif untuk tukar dia punya water pump CO dia lah. Walaupun tak bocor, tapi saya takut nanti dia akan bocor masa hadapan lah. Jadi kita tukar siap lah. Okey, ni water pump CO dia. Water pump CO dia sama macam LC, sama macam Y15. Beli yang Y15 LC pun boleh juga, sama je. Okey, yang lama nak keluar memang payah sikit lah. Kena press keluar lah. Ataupun kita pakai puller tarik keluar lah. Pakai puller pun memang seksa lah. Lagi senang kita press tu, ada lubang kat atas tu, kita press ikut lubang tu je. Okey, ni yang baru lah. Okey, cara pasang dia simple je. Masukkan yang baru ni. Tapi sebelum pasang yang baru ni, kita letak grease dulu lah. Bagi siu ni lagi tahan lama lah. Letak grease kat tengah-tengah ni, kat dalam ni. Letak grease kat dalam ni supaya nanti batang shaft dia tu tahan lama lagi lah. Letak grease siap. Okey, dah masukkan lah water pump ni punya siu ni. Pastikan dia punya water side dia ada tulis dekat ni water side. Water side ni hala belah luar lah. Okey, tekan je masuk, tak usah pun tekan dengan jari pun boleh masuk. Okey, tak perlu ketuk lah. Okey, bila nak masuk habis tu kita ambil
Kita ambil satu soket ke apa ke, Habuan bantu kita untuk tekan dia lah. Guna berat badannya, tak susah pun. Okey, bila dia masuk habis ni, macam ni lah. Dia masuk habis, dia akan rata lah. Rata ni maknanya dia dah masuk habis lah. Dah rapat lah. Okey, kat sini saya tak buka pun dia punya gasket dia ni. Sebab gasket dia ni elok lagi. Jadi saya malas buka lah. Saya cuci macam tu je. Okey, kalau rasa nak buka lah gasket ni. Nanti cuci elok-elok, tu pasang balik pun boleh ke. Atau tukar yang gasket baru lah. Gasket baru kena order lah, memang dia tak akan main sekali lah. Okey. Ni batang syah dia. Batang syah ni kita kena cuci cantik-cantik lah. Pastikan kalau ada binji-binji apa semua ni bagi sama lah. Kalau tidak nanti dia akan bocor balik lah. Okey, macam ni batang syah dia semua sama lagi. Masih bulat lah. Kalau syah ni tak bulat atau kipas ni ada luka sikit ke apa ke, kena tukar baru lah. Ni syah dia masih bulat, masih boleh pakai balik lah. Pasang tangan pun tak rasa pun. Okey, letak grease. Letak grease lah. Ni supaya dia tahan lama lagi lah. Okey, tak mau letak grease pun tak apa, tak ada masalah. Saya letak grease supaya dia tahan lama lagi lah. Grease letak yang grease yang heavy duty lah. Yang mesinnya heavy duty nya. Okey. Dan pasang je. Perlahan-lahan lah. Jangan bagi dia punya water seal dia tu terluka lah. Okey. Dah masuk. Lap lebihan grease tu. Dan kat sini dia ada punya lock lah. Lock ni pastikan lock ni dalam keadaan elok lagi lah. Dia ada lekuk kat lock ni. Kalau lekuk ni rosak, tak boleh nak lekuk, tak boleh nak lock syah water pump ni, jangan guna balik lah. Tukar baru lah. Selagi dia boleh guna balik, boleh lock dan boleh guna balik lah. Okey. Dia punya kedudukan dia kalau kita silap pasang memang tak boleh masuk. Ni kalau betul masuk, dia masuk elok cantik. Ni ada lekuk dekat dia punya syah ni, dia masuk dalam lekuk ni. Pastikan dalam keadaan elok lah lekuk tu. Kalau tak okey, tukar baru. Okey, pasang lock ni. Dan jangan lupa gum trip lah. Semua helengki dalam enjin mesti pasang gum trip lah. Ni memastikan kerja kita tu dalam keadaan elok lah. Okey. Dan lock. Okey, lock. Test. Kalau ketat ada something wrong. Kalau tak ketat boleh pusing, semua cantik. Okey, untuk dia punya gear dia pula, ni ada pin dengan lock dia lah. Ada washer. Okey, kita first kali kita pasang pin dia dulu. Kita pasang dia punya washer dulu.
Ada satu washer kat bawah. Masuk washer. Dan dia punya ni ada pin lah masuk dalam lubang ni. Pin dia. Okey. Dan gear lah. Gear ni tekuk ke dalam. Okey, bagi masuk betul-betul tangan pin dah. Dan kemudian masukkan washer dan dia punya klip lah. Klip dia cekak buka lah. Okey. Dia masuk kemas. Pastikan klip yang kat luar ni dalam keadaan baik lah. Kalau dia terkangkang tu sikit tu, kita paksa sikit bagi dia cucuk rapat lah. Okey. Kalau semua dalam keadaan elok, semua boleh pusing dengan normal lah. Okey, dia tak akan tercabut lah. Boleh kita pasang kat yain. Okey, untuk cover luar simple je. Ambil cover je pasang. Okey, ambil cover je pasang. Dekat sini ada satu skru lah. Skru kat sini ada Allen key ya. Skru ni skru drain lah. Skru macam mana nak drain dia punya coolant lah. Kita buka skru ni dan yang coolant akan keluar lah. Ni dia punya skru drain dia lah. Skru yang memegang dia ada 3 je skru ni. Dan satu lagi kat sini. Kunci je lah bagi rapat. Kalau rasa gasket ni tak elok, tukar gasket baru. Kalau rasa nak pakai balik gasket lama, kalau rasa takut nak sapu gam sikit. Okey. Okey. Belah cover kelas dah settle lah. Kita boleh pasang gasket lah. Pastikan ada 2 bush kat sini. Yang kat atas ni satu lagi bush. Okey. Ya. Okey. Masukkan gasket lah. Masuk gasket dan cover kelas lah. Yang tengah ni bagi selari dengan yang dalam ni lah. Kalau elok dia tak masuk lah. Okey, macam ni tak masuk. Kita kena adjust dia punya yang kat dalam ni lah. Okey, memang susah sikit lah nak masuk sebab dia bergantung pada yang tengah tu lah. Kalau yang tengah tak masuk, memang tak masuk lah. Okey, bila yang kabel kelas tengah ni masuk, dah semua masuk lah. Yang ni jangan risau lagi. Yang atas ni jangan risau lagi. Yang atas ni jangan risau lagi. Nanti saya ajak macam mana nak adjust dah. Okey, bagi masuk je dulu semua. Okey, bila dah masuk rapat semua, kita ikat je dulu. Okey, lagi saya zoom out sikit. Okey, semua skru saya dah buat ni. Semua skru lain semua skru pendek ya. Skru pendek ya. Semua cover dia untuk skru pendek. Lepas tu dia ada satu skru panjang. Skru panjang satu kat sini ya. Lepas tu 2 skru kat atas ni. 2 Allen key lah. Skru ni tak payah kunci lagi sebab nanti akan kita ikat dengan dia punya pemegang kabel kelas lah.
Okey, start kan. Okey. Yang dua kat atas ni kita tinggal dulu. Dua kat atas ni kita tinggal dulu. Sebab nanti kita ikat dengan kabel kelas ha. Okey, yang atas ni. Kat atas ni ada satu cekok buka lah. Nanti sekejap. Okey. Okey, ni ada cekok buka ni, cekok buka ni. Cekok buka tu maksud dia bila cekok dia terbuka lah. Cekok katuk bila kita buka, kita cekok katuk dia tutup. Okey. Tarik keluar. Dan ni boleh angkat keluar lah. Bila boleh angkat keluar, maksud dia kat sini ada washer. Dia pasang balik sini. Okey, kat atas kali lah. Okey. Ni ada spring dia ni, pasang spring dia ni. Kat dalam ni ada cakok lah. Kat belakang ni ada cakok. Okey. Ni nampak ada marking ni. Ada marking ni kan. Tengok dekat ni. Kat sini. Tu ada marking. Nampak. Okey. Matlamat kita tolak spring ni dan kita pasang cakok ni ikut marking ni. Setepat yang mungkin. Kalau tak tepat tak apa, nanti kita adjust dekat kabel lah. Tapi kalau kita buat dengan cara ni, bila kita adjust setepat yang mungkin, nanti kita tak adjust dah kabel. Dia memang ikut marking kilang. Okey, kalau kita tak mau ikut marking kilang ni pun tak ada masalah. Nanti kita adjust je dekat kabel. Okey. Ni kalau ikut ni, ikut marking kilang lah. Kedudukan dia, kelas dia, nanti bila kita pasang kabel, nanti plug and play lah. Tanpa kita perlu adjust kat kabel. Ni dia punya key dia lah. Okey. Pasang washer dan pasang balik klip. Pasang washer, pasang balik klip. Okey. Nampak? Tepat ikut kilang punya. So kita tak payah adjust lah. Nanti bila kita pasang balik kabel dia nanti kan. Kabel dia kalau kita tak adjust lagi, memang pasang balik je. Dengan kunci dia marking ni. Okey, ni salah satu gauge tip saya bagilah. Free. Kalau nak bayar, boleh bayar. Nanti saya bagi nombor akaun. Bayar saya, bank in. Okey. Nanti kita pasang blok dulu lah. Dengan pasang head. Okey. Okey, enjin bawah dah settle lah. Okey, kita boleh start dengan enjin tengah lah. Enjin kita nak pasang enjin ni lah. Enjin head block lah. Untuk pasang head block ni kita nak check dulu lah. Double check dulu. Kat sini dia ada satu bush besar ni. Bush ni ada o-ring lah. Pastikan o-ring ada. Dan dua bush block lah. Kat bawah ni. Dekat tengah ni pula ada satu injek untuk ni lah. Untuk minyak hitam lah. Minyak hitam dia akan injek melalui lubang ni lah. Okey, ni dia punya komponen dia lah. Komponen dia ni ada satu o-ring ni. Pastikan o-ring ni tak koyak lah. Supaya kita pastikan pressure nanti bila minyak hitam diinjek keluar ni dengan kuantiti maksimum lah. Okey, cara nak pasang dia simple je. Masuk je. Tolak masuk je. Dia lekat dengan o-ring tu je. Okey. Habis. Okey, kita boleh start pasang piston. Lepas tu pasang gasket dan pasang blok. Okey, ni saya dah skip lah. Saya dah skip sebab saya pasang piston lah. Okey, pasang piston ni macam biasa lah. Simple je. Yang ada titik ni mesti exhaust lah. Titik ni boleh exhaust. Exhaust maknanya yang ke bawah lah. Yang ke bawah. Lepas tu jangan lupa pasang dia punya clip lah. Clip piston. Pin piston nak masuk mesti minyakkan dulu. Piston ring nak masuk mesti minyakkan dulu. Piston ring jangan pasang terkali lah. Ada tulisan dia. Yang tulisan dia tu duduk belah atas lah. Okey, paling yang first kali tu 1T, yang nombor 2 tu 2T lah. Lepas tu yang ring minyak lah, ring untuk minyak ni pasang lagi betul lah. Pastikan setiap penyambung ni duduk
Jangan selari je lah dengan mana-mana satu penyambung yang lain lah. Pastikan dia berlari lah, jauh. Okey, pasang. Lepas tu kena jagalah, sebab motor ni rod dia pendek. Jadi dia piston dia senang sangkut dengan dia punya casing lah. Jadi jaga, jangan bagi sangkut lah piston baru ni, nanti rosak piston baru ni. Okey, lepas ni kita pasang dia punya gasket block lah. Gasket block, dan kita pasang block. Okey, ni saya dah pasang block lah. Ikut step tadi ya. Pastikan ada 2 bush tu dah masuk. Lepas tu dekat sini ada o-ring kat bush besar ni. Okey, senang je, simple je. Okey, masukkan blok lah. Masukkan blok ni memerlukan skill sikit lah, supaya piston ring tak rosak lah. Macam saya ni, saya dah tahu skill saya lah, macam mana nak. Saya dah dapat skill lah, macam mana nak masukkan piston dengan blok ni tanpa rosakkan piston ring lah, dengan cara macam ni lah. Kalau rasa nak buat dengan cara satu lagi adalah dengan cara kita tak pasang lagi rod. Kita masukkan piston dekat blok dulu, lepas tu baru masukkan blok dengan piston ni, dan kita ikat rod dekat bawah lah. Ikat rod kat bawah tu dengan cara tu lah. Ada satu lagi cara, tapi cara tu saya buat selalunya payah nak ikat rod dengan elok lah, sebab kita tak boleh botok dekat rod tu. Bila kita tak boleh botok kat rod tu, jadi susah lah untuk nak dapat jaminan kata rod dipasang dengan elok lah. Okey, dengan cara ni kita boleh guna torque dekat rod tu, nanti masa kita kunci dekat rod tu nanti lebih kemas lah. Ni dengan cara saya lah, saya pasang, masukkan piston ni dua-dua sekali, dan ni saya dah test dah. Saya dah pusing 2-3 kali, dan memang piston ring masuk dengan elok dan tak ada rosak apa, tak ada paksaan apa. Okey, kita boleh start pasang head lah. Okey, ni head dia. Head dia ni saya dah buka dan cuci dah lah. Okey, lepas tu kita kena gerembar lah. Kita gerembar setiap bah. Lepas ni nanti kita kena cuci kali lagi, buang semua ubat gerembar dan test sama ada dia bocok tak bocok. Kalau dia tak bocok apa semua, nanti baru kita pasang basiu baru, pasang balik bah dan pasang balik spring bah semua lah. Lepas ni kita kena set lain dia punya clearance untuk shim dia lah. Untuk clearance untuk shim tu nanti saya akan buat video lain lah, tak masuk dalam video ni kali lah. Video untuk clearance shim tu nanti saya akan ajak macam mana nak buat bar clearance lah. Okey, untuk yang ni saya bukan buat tanpa, saya tak buat video lah, tak masuk dalam ni lah. Ini untuk video assembly saja, assembly engine saja. Okey, ni head yang dah siap gerembar lah. Lepas tu ni dah pasang dah. Dah pasang basiu baru. Lepas tu kita pasang balik spring apa semua. Ni kita nak test lah. Tadi dah test dah sebenarnya, tak bocok lah. Ni kita test untuk final lah sebelum kita pasang. Okey, test. Tuang petrol lah. Tuang petrol dalam lubang bah. 4-4 ni, 4-4 intake. Okey, lepas tu kita tengok kat bawah ni. Ada tak dia menguap ke ataupun dia meleleh ke. Kalau semua kering elok, cantik ya, kemas ya, maknanya tak ada bocor lah. Okey, exhaust pula. Okey, untuk exhaust ni kita kena condong sikit head dia ke tutup ni, sebab kita ada lubang ni lah. Lubang air induction system ni. Lubang ni dia akan keluar minyak lah. Jadi kita kena tundukkan dia sikit. Okey. Tunduk ni. Tundukkan sikit, itu test. Okey, dan kita tengok bawah. Ada tak dia ni ke meruap ke ataupun ni. Kalau meruap sikit pun, nampak dia berpeluh pun, kena gerembar lain lah untuk dapatkan C yang lebih elok lah. Ni maknanya cantik lah, tak ada apa masalah. Okey. Okey, balik pada enjin tadi lah. Enjin yang kita dah pasang lah, piston dia. Lepas tu kita jangan lupa ni, dia punya tensioner guide yang belah ni. Ni guide untuk guide antar kecil. Okey, guide antar kecil dia. Lepas tu dekat sini ada 2 bush. Kat sini ada 2 bush. Jangan lupa bush ni. Okey, ni head yang dah siap. Ni lah dah siap. Jadi kita gerembar lain, tukar basiu baru. Lepas tu kita buat dia punya bar clearance lah. Bar clearance dia kena buat satu-satu lah. Buat satu-satu sebab head kat bawah ni kita kena siap clearance dia. Dan ni saya dah pasang dah sim yang ikut clearance yang patut lah. Okey. Lepas ni kita boleh ikat je lah.
sediakan dia punya barang-barang lah. Okey, ni barang-barang yang kita nak guna untuk nak ikat lah. Okey, dia punya screw block ada 6 screw block dah. 6 screw block dan ada 2 screw kat dalam ni. Screw tepi ni, screw Allen key dah. Screw Allen key ni kita ikat selepas kita ikat head dah. Okey, lepas tu cam dia. Cam dia kalau nak tahu yang mana satu intake dengan exhaust, yang exhaust ni dia ada 2 lekuk ni. Ada 2 lekuk ni, ada lekuk ni. Jadi berlekuk ni. Ni yang exhaust. Yang ni yang intake. Okey, masa kita nak pasang ni memang membantulah kalau kata kita letak kat marking yang betul lah. Marking yang betul dia untuk R25 ni masa nak pasang mesti marking dia 2 tu. 2 garis tu. Letak kat 2 garis tu, piston dua-dua ni sama tinggi tengah-tengah. Dia duduk dalam keadaan rehat lah. Nanti cam dia pun nanti kita pasang pun senang. Dia duduk dalam keadaan rehat. Okey, saya akan tunjuk nanti nak pasang cam macam mana. Lalu ni saya nak pasang dia punya head dulu. Gasket dia lah. Ni gasket baru. Kalau tak mau pakai gam pun boleh juga. Nak pakai spray copper saja pun boleh juga. Kalau nak keselamatan lah, pakai gam lah. Sapu gam nipis lah. Jangan sapu tebal-tebal, nanti tutup dia punya lubang ayat gulung dia. Okey. Dah, ni gasket dah saya dah sapu gam nipis lah. Ni kita nak pasang lah. Jaga jangan bagi terbalik lah. Nanti takut jatuh dia punya krim yang kita buat lah. Okey, nak pasang dia, jaga rantai kecil. Okey, dah semua masuk. Nanti kita ni letak dia lah. Okey, ambil screw block. Screw block dia ada washer lah. Screw block dia semua sama panjang ada 6. Okey, masukkan screw block. Dan kita ketatkan lah. Silang. Okey, dah silang ni nanti kita kena ikat ni. Kita kena torkkan lah. Untuk nak tork ni kena ada orang pegang lah enjin. Baru kita boleh tork dengan ketat elok lah. Okey, nanti lepas ikat saya sambung video. Okey, ni saya dah torkkan head dah. Dah ketat elok lah. Tengok gang gasket dia dah keluar ke penyek lah, keluar okey. Dekat sini ada satu gear penting ni. Ni yang tahan rantai kecil lah. Kita kena pasang ni. Allen key ni. Yang ketatkan lah. Dia ada washer kat dalam ni, washer getah dah tu. Pastikan washer getah seal dia tu tak rosak lah. Baru minyak tak keluar tu. Rantai kecil. Okey. Marking kat belah sini ni tadi yang saya tunjuk tadi tu, marking mesti tunjuk yang 2 tadi tu. Marking yang nombor 2 tadi. Ada 2 garis tadi tu. Tepat kat 2 garis tu. Maknanya bila tepat kat 2 garis tu, piston duduk tengah-tengah sama tinggi. Kedua-dua piston tu duduk sama tengah, yang kedua-dua tu sama tinggi. Okey. Lepas tu kita boleh pasang cam lah. Untuk cam ni, cam yang tak ada tanda ni, yang tak ada tanda apa ni dekat sini ni. Ni cam intake lah. Cam intake, marking dia kita tengok kat intake lah. Ni ada intake dengan exhaust kan. Ada intake, tengok kat intake. Untuk cam intake kita tengok kat intake ni. Untuk cam exhaust dia ada 2 garis kat sini. Kalau ada 2 garis kat sini, cam exhaust. Okey, cam exhaust kita tengok dekat dia punya marking dia, dekat exhaust lah. Ni ada 2 poket ni, dia pakai yang sama untuk intake dengan exhaust kan. Jadi marking dia letak ada 2. Tetapi kalau untuk cam exhaust, marking dekat exhaust. Okey, kita nak pasang rantai kecil ni. First kali kita dah ikat blok semua ni. Jangan lupa lah ni skru 2 Allen key ni. Saya dah lupa tadi ni. Okey, kita pasang ni. Pasang ni dulu, ketatkan dulu. Tak perlu ketat sangat yang ni.
sebab nanti dia boleh putih. Ni hanya untuk bantu dia pegang je. Okey. Untuk kita pasang cam, start dengan, sebab rantai kecil ni, rantai kecil punya tensioner ada di belah sini ya. Belah intake ya. Rantai kecil dia tensioner ada belah intake. So bila tensioner ada di belah intake, rantai ni kena kendor di bahagian intake. Yang belah exhaust ni kena tekan. So kita kena tarik setekan yang mungkin. Dan pastikan marking dekat belah magnet ni, marking dia tepat dekat nombor 2. Okey, marking tepat dekat nombor 2. Dan kita pasang cam exhaust lah. Ini cam exhaust, ada 2 tanda ni. Tarik rantai kecil seketat yang mungkin, serapat yang mungkin, dan kita pasang marking. Kita tengok ni, marking exhaust ni mesti selari dengan takuk enjin ni lah. Selari dengan kedudukan enjin ni. Nampak selari kan? Selari dan marking dia dekat penyambung rantai. Nampak ni kat lekuk penyambung rantai. Okey. Untuk intake pula, kita tarik ni bagi tekan. Dan pasang cam intake. Cam intake ni kita tengok dalam bahagian air. Air ni mesti selari dengan enjin juga. Nampak? Tapi kalau kita pasang macam ni, salah lah. Cam ni lambat lah, pusingan dia lambat. Sebab kan rantai untuk A25 ni, rantai dia agak senang memanjang. Jadi bila kita pasang ni, kita kena expect rantai dia dah memanjang. Bila rantai dah memanjang, marking dia akan jadi macam tu. Marking dia kena ke dalam sikit. Okey, nampak? Marking intake dia ke dalam sikit. Marking intake dia ke dalam sikit. Untuk A25 saja. Untuk Ninja Kawasaki, marking dia mesti tetap. Mesti sama. Suzuki mesti sama. Tapi untuk Yamaha A25, marking dia dah lari ke dalam sikit. Sebab kualiti rantai dia kot. Rantai dia memanjang. So dia agak belah sini kalau kata tepat dekat tudung ni, yang belah satu lagi mesti tak tepat. Dan yang belah yang satu lagi ni kalau dia jatuh dekat takuk penyambung, dekat belah sini pula dia akan jatuh dekat tengah-tengah penyambung. Bukan dekat takuk penyambung. Dia takkan boleh jadi dekat takuk penyambung. Dia takkan normal. Ni ada A25 yang main kat saya, yang main daripada kedai lain, yang dah buat clearer, yang dah repair sopek pun ada. Yang main kat saya, motor tak boleh belah. Bila saya buka balik dan saya tengok balik, marking cam ni depa pasang tak betul. Mungkin tak ada pengalaman kot. Pemain dia buat tu tak ada pengalaman buat A25, mungkin ada pengalaman buat motor lain. Tapi untuk A25 ni saya nak share, kata apa, rantai kecil dia ni memang marking dia akan lari sikit. Sebab rantai dia ni bagi saya nampak dia macam dia memanjang. Dia memanjang dah sikit. Okey, ni kalau pasang dia macam ni, marking betul lah. So kita boleh lock cam. Okey, untuk lock cam, dekat cam lock ni ada tulis exhaust dengan intake . So intake dekat intake, exhaust dekat exhaust lah. Tak susah pun lah. Pasang je. Ada 2 bush. Intake pun ada 2 bush. So pastikan bush tu ada dan pasang. Ikut bush. Okay. Simple. Cam dia memang duduk dalam keadaan rehat. Memang tak ada yang tertekan. Macam Kawasaki dia ada yang tertekan sikit bila keadaan rehat dia. Untuk Yamaha ni memang senang. Dia memang dalam keadaan rehat dia tak ada cam yang tertekan. Tak ada bah yang tertekan. So memang dalam keadaan rehat betul. So kita boleh pasang je. Kita ambil skru ni lah. Skru lock cam ni. Pasang je. Okay. Lock kan.
Okey, untuk atas ni kalau rajin lah, kalau nak pakai tok tak ada masalah, boleh tok kan dalam mungkin 10 ke 15 macam tu lah. Kalau rasa tak mau tok pun nak pakai tangan pun boleh, tak ada masalah sebab ni skru 8 ni dia tak, kita selalunya kita kunci tangan pun dah cukup mencukupi lah. Sebab tangan kita pun dah cukup kuat untuk kunci skru 8 ni lah. Kita boleh rasa dia ketat tak ketat lah. Okey, dah cantik ni. Dan kita pasang tensioner lah. Okey, kita nak pasang dah ni. Nak pasang pastikan marking Tengok marking balik. Tengok marking balik. Marking ni bagi betul lah. Tengok marking balik. Marking bagi betul. Bila marking dah betul, lepas tu kita nak pasang tensioner lah. Tensioner dia macam ni. Tengok tensioner dia. Tensioner dia untuk R25 ni, tensioner dia tak ada lagi kes yang kat saya ni tensioner rosak lah. Tensioner dia memang ada kualiti lah. Tensioner dia dia pakai macam ni je lah. Dia pakai skru 10 untuk tutup dia punya lubang ni. Lubang ni dalam ni ada lock pakai Allen key pakai Allen key. Masuk dalam. Cari lubang dah. Okey, bila dapat lubang dia, kita pulas. Kita pulas lawan arah jam lah. Lawan arah jam, tengok tensioner dia makin pendek. Nampak? Okey. Tensioner makin pendek. Bila dah paling pendek sekali, kita pasang lah. Ada gasket dan skru, 2 skru Allen key ya. Tensioner dia memang fit ya. Jadi memang agak ketat lah. Kalau kita nak pasang tu, kena paksa sikit. Okey, dah masuk habis. Dan kita lock Allen key dah lah. Okey, jangan ketat sangat dah. Agak-agak ya. Nanti putih pula. Okey. Bila dah pasang ni, untuk lepaskan tensioner, kita tarik dia keluar. Okey, bila tarik keluar, rantai kecil terus tekan. Tengok balik marking balik rantai kecil. Betul tak? Kalau rantai kecil terlari, terangkat atau terubah dia punya marking, kena buka balik lah. Buka balik dan adjust balik rantai kecil. Okey, kalau semua dah okey, tak ada apa masalah, pasang dia punya penutup dah lah. Untuk dia ada washer copper je, skru size 8 je. Dah kunci. Okey. Sebelum kita tutup semua enjin ni, sebelum siap pakai enjin ni, kita kena check clearance dia sekali lagi ya. Kalau kita tak check clearance dia sekali lagi nanti ni, bila kita pasang nanti kita kena adjust lagi. Okey, untuk check clearance dia, pakai soket 14 ya. Soket 14 dan letak kat belah magnet ni. Kat belah magnet ni kita pusingkan magnet dia lah untuk check marking dia, dan kita check yang marking piston yang pertama dulu, piston yang dekat dengan rantai kecil lah. Kita start dengan piston yang dekat rantai kecil, kita pulas marking ni. Mari tengok ni, tengok cam senang. Tengok cam, bagi cam dalam keadaan rehat untuk piston nombor 1 ni lah. Kalau yang kita kata piston ni nombor 1, piston ni nombor 1, piston ni nombor 2 lah. Okey, untuk cam yang 4 ni dalam keadaan rehat. Cam dalam keadaan rehat ni, dia belah ni dia hala ke belah sana, yang ni dia hala ke belah sini. Jadi tak ada satu bah pun yang tertekan. Okey. Bila tak ada bah yang tertekan, jadi kita boleh check clearance lah. Ni nama dia filler gauge lah. Filler gauge ni boleh beli kat kedai spare part kereta, kedai spare part motor, dan mana-mana kedai yang duk buat enjin ni lah, memang ada jual lah. Filler gauge ni belinya banyak, tak apa, harga pun murah ya, dalam belas-belas ringgit. Paling mahal pun mungkin RM40 gitu lah.
Okey, untuk fuel gauge ni kita check clearance lah. Untuk check clearance ni belah intake, belah masuk minyak, dan belah ni belah exhaust. Untuk belah exhaust dengan belah intake ni, untuk belah intake mesti kalau untuk A25 ni dalam 0.15 mm. 0.15 mm ke 0.20 mm. Kalau lebih daripada tu dia selalunya dia nak bunyi lah. Kalau boleh masuk fuel gauge saya 0.25, dia akan bunyi tepek bunyi shim lah. Jadi kita tak mau bagi dia bunyi tu, kita buat dalam clearance dalam 0.10 hingga 0.20 lah. Tapi bagi saya dapat point yang paling sedap lah adalah 0.15 lah. 0.15 mm untuk intake, dan exhaust 0.20 ke 0.35 lah. Kalau lebih pada 35 selalunya dia akan bunyi lah. Tapi selalunya saya akan buat 0.20 saja untuk exhaust ataupun 0.25 lah untuk exhaust. Okey. Kita check clearance dia. Kalau kata clearance dia memang cantik, kita tak payah buka balik. Kalau kata clearance dia tak cantik, kita kena buka balik lah. Buka balik dan check balik semualah. Reshim balik lah. Ni saya dah reshim dah sebelum ni dekat atas meja tadi. Head kosong. Jadi shim itu memang patutnya boleh masuk dengan normal lah, dengan cantik lah. Okey. Semua masuk dengan elok ikut yang saya nak. Untuk piston nombor 1, dan kita adjust untuk piston nombor 2 lah. Okey, saya pulas lagi. Untuk piston nombor 2, tengok sini, senang. Okey, kat sini pulas. Tengok kat sini. Ni, kita pulas kat sini, pulas kat sini. Okey. Pulas tengok ke atas. Kita pulas sampai cam untuk piston nombor 2 ni dalam keadaan paling tak tekan lah, paling rehat lah. Nampak cam ni halau ke sana, halau ke sana. Empat cam ni halau masing-masing tak tekan bah lah. Jadi kita check lagi clearance. Okey, memang cantik lah. Apa yang saya dah pasang sebelum ni, memang clearance dia memang dah cantik lah. Kalau first time buat ni, memang selalunya yang paling susah kali adalah tentukan clearance ni lah. Clearance untuk cam ni lah. Clearance cam ni lah yang benda yang paling susah kali nak buat. Bila selepas kita grembar bah lah. Lepas kita grembar bah, semua clearance kena buat lain. Sebab bah yang kita grembar tu dia akan masuk ke dalam lagi dan jadikan shim tu jadi ketat. Jadi kita kena kurangkan saiz shim. Okey, ni tudung dia. Dia ada getah dia ni. Ni budak saya dah pasang dia punya getah ni, dah cuci elok-elok. Okey. Jangan lupa dia punya OC dia kat atas ni. Ada OC dia. Ni tudung dia. Ni lubang air induction system, lubang yang terus ke lubang exhaust. Ni daripada kotak angin terus ke lubang exhaust. Ni air induction system. Kalau kata kita tukar exhaust racing, kita tutup lubang ni lah. Kalau beli tium boss ke, beli ECU racing ke, dia ada jual ni AS eliminator ni. Dia tutup tu lubang ni tanpa tak payah pakai ada lubang angin ni langsung. So dia tak ada fresh oxygen masuk dalam exhaust, so dia tak akan meletup lah. Okey, untuk motor standard ni kita biar je lah. Okey. Untuk getah ni, kalau getah ni tak elok, kena tukar baru lah. Kalau getah ni elok lagi macam ni, boleh pakai balik, tak ada masalah. Sebab getah ni pun mahal kau. Nak tukar baru pun kalau kata tak boleh tukar, tak payah tukar lah. Okey, untuk nak pasang getah ni, jangan lupa letak gam di sini lah. Dekat bahagian lekuk ni, kita nak letak gam lah. Semua motor macam ni. Semua motor Kawasaki ke, Suzuki ke, apa ke. Kalau gasket baru pun, kena letak gam sikit. Sebab selalunya dia akan leaking dekat bahagian yang ada lekuk ni. Okey, letak gam kat lekuk tu je. Tak payah letak tak apa. Lalu dia leaking kat lekuk tu je. Okey, pastikan dekat sini ni ada guide tensioner ni. Satu ni besi guide tensioner ni kat sini. Tak luruh lah. Lalunya kita kadang-kadang kita pasang-pasang ni benda ni luruh masuk dalam enjin. So kalau tak luruh, okey, kita pasang balik ya. Kalau luruh tu kita letak dalam ni dan letak gam sikit kat dalam dia. Nanti yang kecil akan tekan dia takkan jatuh lah. Okey. Jangan letak je. Pasang je. Okey. Dah pasang. Dan kita kunci dia punya ni lah. Ni ada OCU, ada 4 OCU ni, jangan lupa. Dan letak skru tudung head dah.
Dan tamatlah tutorial nak pasang enjin A25. Saya bagi ilmu ni free saja. Siapa yang nak ambil lah. Siapa yang tak guna pun, kurang-kurangnya anda tahulah saya boleh buat enjin A25 dan boleh ajak orang buat enjin A25. Okey, itu matlamat saya sebenarnya. Saya nak ajak orang dan saya nak orang tahu kata saya boleh buat sama. Supaya orang mai buat kat saya lah. Ada orang boleh buat lagi baik daripada saya akui ada orang memang terror lagi daripada saya, dan saya ni sebenarnya pun benda ni pun saya belajar ni lah, dan ni semua daripada hasil pengalaman saya lah. Selepas berapa dekat 100 biji dah saya buat, baru saya berani ajak orang lah. Kalau tak saya tak berani nak ajak orang lah. Ni saya dah berani ajak orang ni sebab saya dah yakin dengan apa yang ilmu yang ada kat saya lah. Dan saya nak turunkan kat orang lah supaya nanti tak banyak lah komen lain yang boleh buat A25 ni. Sebab A25 ni tak susah mana pun, cuma orang takut je nak buat. Jadi boleh buat lah dan murahkan harga lah. Sebab saya dulu pun pakai A25 kok. Jadi saya suka enjin A25 ni sebab senang nak buat lah. So tak patutlah cah mahal untuk enjin A25 ni. Okey, sekian, terima kasih.